Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid kelas tahun 1 Arif. Hari ini untuk subjek Bahasa Melayu kita akan menggunakan buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Jadi cikgu harap semua dah bersedia dengan alat tulis dan juga buku aktiviti jilid 1. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Kita nak belajar ni adalah tentang cara-cara untuk membina ayat. Okey, sekarang cikgu nak semua buka buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 37. Cikgu ulang, muka surat 37. Okey, cikgu harap semua dah bersedia. Kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita membuat latihan membina ayat, kita kenalah baca arahan yang diberi. Jadi, jom kita baca sama-sama arahan yang diberi di atas ni, bahagian atas ni. Okey, kita baca sama-sama yang diberi. Susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Jadi arahan dia adalah susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Jadi apa yang disuruh awak semua buat adalah susun semula frasa. Okey cikgu, apa itu frasa? Jom kita tengok apa itu frasa. Frasa ni adalah gabungan perkataan yang diberi. Contoh yang diberi dalam kotak atas ni. Ni adalah satu frasa. Yang bawah ni adalah satu frasa. Jadi dia ada berapa frasa? Dia ada satu dan dua frasa. Jadi ada satu, dua ni dia suruh awak susun balik frasa tersebut untuk menjadi ayat yang betul. Okey, macam mana kita nak susun ayat menjadi ayat yang betul? Okey, cikgu padam balik. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita nak susun, kita kenalah baca dulu apa yang diberi. Okey, apa yang dia beri adalah yang pertama. Kita tengok yang ni. Yang ni, ayat yang ni. Kita baca sama-sama. Menceriakan pondok bacaan mereka. Cikgu ulang. Menceriakan pondok bacaan mereka. Yang kedua, kita tengok frasa yang kedua, penduduk Taman Muhibah. Cikgu ulang, penduduk Taman Muhibah. Okey, Taman Muhibah ni adalah nama kawasan rumah mereka. Jadi, apa itu pondok bacaan? Pondok bacaan ni kita tengok dalam gambar. Tengok. Pondok bacaan yang ni, yang dia tengah kemas ni adalah pondok bacaan. Okey, yang seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak susun ayat ni cikgu. Yang pertama sekali kita tengok huruf besar. Yang mana satu ada huruf besar? Okey, antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua yang ni ayat pertama, ni ayat yang kedua. Yang mana satu ada huruf besar depan sekali. Okey, ni huruf yang nombor satu ni huruf N kecil. Kalau frasa yang kedua ni huruf P apa? P besar. Jadi ayat yang penduduk Taman Muhibah ni adalah ayat yang nombor satu, yang pertama. Jadi cikgu nak awak tuliskan nombor satu di tepi ni. Kemudian yang frasa di atas, menceriakan pondok bacaan mereka ni, tuliskan nombor dua sebab dia ada dua je. Jadi kalau kita baca balik, penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Kalau kita baca balik, kalau awak tak tulis nombor pun awak kena baca balik. Cuba awak baca balik. Boleh ke ayat dia? Menceriakan pondok bacaan mereka, penduduk Taman Muhibah. Tak ada kan? Pelik. Jadi yang betulnya adalah penduduk Taman Muhibah ni. Penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka.
Jadi yang nombor satu ni, awak salinlah di sini, tengok dia dah buatkan. Penduduk Taman Muhibah menceriakan. Okey, kat tepi ni tak muat. Tak muat, sambung bawah. Kemudian menceriakan pondok bacaan mereka. Jadi jangan lupa letakkan titik. Tengok dia letak titik. Okey dah. Siap? Gambar nombor 1. Okey, sekarang kita buat gambar nombor 2. Gambar nombor 2 sebelum kita susun, kita kenalah baca. Okey, kita baca sama-sama dengan cikgu. Nombor 1 ni. Keliling pondok. Sekali lagi cikgu ulang. Keliling pondok. Yang kedua, yang seterusnya, Rina dan kawan-kawannya. Sekali lagi kita ulang. Rina dan kawan-kawannya. Dan yang ketiga, yang bawah ni, membersihkan kawasan. Cikgu ulang. Membersihkan kawasan. Okey. Kalau contohlah, yang pertama sekali, cikgu kata cari huruf besar. Antara 1, 2, 3, yang mana? Huruf depan sekali huruf besar. Awak tengok ni huruf A, huruf kecil. Ni huruf R. R besar. M ni M kecil. Jadi nombor 1 dia mestilah yang ni, huruf R besar ni. Yang ni letakkan nombor 1. Kemudian kita tak tahu, dia ada 3 frasa. Tak tahu nak pilih macam mana kan. Jadi kita kenalah baca dan cuba tuaikan. Okey, yang pertama sekali kita nak baca contoh. Okey, nombor 1 ni Rina. Rina dan kawan-kawannya keliling pondok membersihkan kawasan. Awak rasa betul tak ayat tu? Okay. Kita cuba tukar. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Kalau cikgu akan pilih Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Jadi nombor 2 di sini dan nombor 3 yang di sini. Kemudian dah siap, kita kenalah salin balik frasa tersebut menjadi ayat yang lengkap. Jadi kita ambil nombor 1 ni, Rina, yang bermula dengan Rina. Okey, tuliskan. Awak tulis sekarang sama-sama dengan cikgu. Rina dan kawan-kawannya. Pastikan tulisan cantik tau. Kawan-kawannya membersihkan. Kita ambil nombor 2. Membersihkan kawasan keliling pondok. Tak muat dah. Kalau tak muat macam mana cikgu? Tak muat, kita padam balik, kita kecilkan tulisan sikit. Okey, membersihkan kawasan keliling pondok. Okey. Kalau tak muat juga macam mana cikgu? Tak muat juga, awak padamlah semua. Padam semua, ambil pemadam, padam semua. Okey, kita buat sekali lagi. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Kawasan keliling pondok.
Okey, siap. Jangan lupa letakkan titik di akhir ayat. Okey, dah siap gambar nombor 2. Kita teruskan dengan gambar nombor 3. Okey, gambar nombor 3 ni. Yang pertama sekali cikgu kata kita kena baca satu-satu frasa yang diberi. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Okey. Menanam pokok bunga. Kita ulang. Menanam pokok bunga. Yang seterusnya di tepi pondok. Cikgu ulang. Di tepi pondok. Dan yang terakhir, yang ketiga, beberapa orang penduduk. Cikgu ulang. Beberapa orang penduduk. Jadi, macam yang cikgu kata, kita cari. Yang pertama sekali kita cari huruf besar. Yang mana satu ada huruf besar depan dia? Ada M. Yang ni M. Yang depan ni M. Yang ni D. Yang ni B. M, D dengan B. Yang mana satu huruf besar? Huruf B. Betul. Okey. Yang huruf B ni awak letakkan. Awak tandakan nombor 1 di tepi dia. Jadi ayat lain, frasa lain tu tak boleh dijadikan ayat yang pertama. Kita kena baca untuk tahu yang mana satu ayat nombor 2. Kita baca daripada nombor 1. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Kemudian cikgu nak tukar. Kita nak ambil yang ni nombor 2. Beberapa orang penduduk di tepi pondok menanam pokok bunga. Awak rasa yang mana satu? Frasa yang kedua dalam ayat. Kalau cikgu akan pilih menanam pokok bunga. Sebab selepas ada orang, nama orang mestilah ada perbuatan. Kat sini perbuatan dia adalah menanam. Jadi nombor 2 kat sini, yang ini secara automatik akan menjadi nombor 3. Jadi yang ni nombor 3 dah ada. Kita salin balik frasa tersebut menjadi ayat. Okey. Pastikan tulisan yang kemas. Okey, kita tulis balik. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Okey, dah siap. Jangan lupa letakkan titik akhir sekali besar-besar. Okey, kalau awak nampak, tengok. Jadi pokok banga. Sebab kat sini cikgu buat macam huruf A. Cikgu padam balik. Okey, kita tulis balik. Bunga. B-U-N-G-A. Bunga. Okey, siap. Gambar nombor 3. Jadi untuk gambar nombor 4 dan gambar nombor 5, cikgu harap awak boleh buat sendiri dengan bimbingan ibu dan ayah sama-sama. Okey. Nombor 4 ni dan nombor 5 awak buat sendiri. Tanya tak tahu boleh tanya mak atau ayah awak. Okey. Yang seterusnya, kita buka muka surat sebelah, iaitu muka surat 38. Ni. Tengok muka surat 38. Muka surat sebelah. Okey, kalau tadi kita belajar tentang macam mana cara untuk menyusun ayat, sekarang kita nak belajar tentang cara untuk membina ayat berdasarkan frasa. Jadi apa itu frasa? Cikgu kata ayat. Contoh ni, berbual mesra. Frasa yang diberi yang ni pameran buku. Yang ini pertandingan bercerita. Yang keempat, pemeriksaan doktor. Dan yang terakhir adalah membeli alat tulis. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 frasa yang awak kena
bina ayat. Tapi nombor 1 ni dah buat kan? Tak perlu buat lah. Hanya sebagai contoh. Okey. Sebelum kita nak mulakan, kita kena baca dulu apa yang diberikan di atas. Okey, kita baca sama-sama. Okay, daripada sini. 1, 2, 3. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Kita ulang sekali lagi. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Okey, ayat yang seterusnya. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Kita ulang. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Okey, yang pertama sekali cikgu nak awak tengok apa nama yang diberi. Nama siapa yang diberi? Okey, depan sekali ni dia ada beri nama Omar. Jadi, yang dalam gambar di bawah-bawah ni adalah tentang Omar dan juga rakan-rakannya. Okey, sekarang kita tengok gambar nombor 1. Gambar nombor 1 ni kita baca frasa yang diberi. Frasa yang diberi adalah berbual mesra. Berbual mesra ni maksudnya dia sedang bersembang. Okey. Kemudian kita tengok dalam gambar ada siapa. Kalau kat sini, contoh ayat yang diberi, Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salmah. Dia ada beri nama Salmah, dia ada beri nama Omar. Jadi, ibu dan juga ibu. Jadi, yang ni seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi, yang gambar ni, ini adalah Omar. Nama dia Omar. Mesti nama Omar. Yang ni, nama dia Salmah. Sebab dia dah beri nama Salmah kat sini. Jadi, yang ni adalah Salmah. Ini Ibu Salmah. Ini Ibu Omar. Okey. Jadi, dia dah gunakan contoh ibu kepada Omar dan ibu kepada Salmah. Ibu Omar. Jadi yang ni Ibu Omar, dia ambil frasa diberi, berbual mesra dengan Ibu Salmah. Okey, jadi jangan lupa letakkan titik. Awak tengok tak dia letak titik di akhir ayat. Okey, itu sahaja. Itu contoh. Sekarang kita tengok nombor 2. Gambar nombor 2. Okey, frasa yang diberi adalah pameran buku. Frasa yang diberi adalah pameran buku. Pameran buku ni apa murid? Pameran buku ni adalah tempat dia kumpulkan buku-buku untuk dipamerkan kepada orang awam. Jadi awak boleh pergi dekat pameran buku tu dan baca mana-mana buku saja yang awak suka. Okey, sekarang kita tengok dalam gambar. Okey, dalam gambar ni ada seorang lelaki dan ada seorang perempuan. Okey, kalau yang perempuan ni dia kecil je, dia tak pakai tudung, rambut dia ikat macam tu. Biasanya orang kaum apa yang ikat rambut macam ni? Orang India biasanya dia ikat rambut. Orang Melayu pun ada tapi kebanyakannya adalah orang India. Okey, cikgu nak awak berikan satu nama untuk adik ini. Jadi, cikgu nak letak nama dia sebagai Sevi. Sesuai lah. Kemudian yang ni, yang lelaki ni, mestilah Omar. Awak nampak tak Omar, rambut dia macam ni. Kemudian dia pakai baju yang ada collar. Okey, kita letakkan nama Omar. Okey, jadi yang pertama sekali kita nak bina ayat di sini. Siapa yang ada dalam gambar ni? Cikgu dah beri nama Omar dan juga Sevi. Jadi awak tulislah. Awak tuliskan nama dia. Omar, nama orang jangan lupa tuliskan huruf besar. Omar dan Sevi. Letak nama dia Omar dan Sevi.
Mereka buat apa? Mereka sedang membaca buku. Okey. Dia sedang membaca buku. Jadi, di mana dia membaca buku tu? Kita gunalah frasa yang diberi iaitu di pameran buku. Jadi awak tulis Omar dan Sewi membaca buku di pameran buku. Dah, siap. Ayat yang kedua. Jangan lupa letakkan titik di akhir ayat bulat besar-besar supaya senang cikgu nampak. Okey, dah siap nombor 2, kita buat nombor 3. Nombor 3, gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ni kita tengok dalam gambar tu ada siapa? Okey, dalam gambar ni macam Omar. Jadi kita letakkan nama dia sebagai Omar. Okey, Omar ni dia sedang buat apa? Ada mikrofon depan dia, dia duduk di atas pentas. Okey, nak tahu dia buat apa, kita baca di belakang pentas ni. Pertandingan bercerita. Jadi Omar ni dia menyertai pertandingan bercerita. Kemudian frasa yang diberi pun sama juga. Pertandingan bercerita. Jadi kita bina je lah ayat senang. Letakkan nama siapa dulu? Nama Omar. Okey, Omar. Huruf besar nama Omar. Omar, dia sedang buat apa? Omar menyertai. Omar menyertai apa tadi tu? Pertandingan. Kalau tak muat, kalau muat letak kat tepi. Bercerita di mana? Di atas pentas. Di atas pentas. Okey dah. Siap nombor 3. Bulatkan titik di akhir ayat. Okey dah. Dah siap nombor 3, kita buat nombor 4 pula. Nombor 4. Dalam nombor 4 ni kita tengok siapa ada dalam gambar. Okey. Yang ni rupa dia macam seorang doktor. Okey, kemudian yang ni. Yang ni cikgu tak rasa dia adalah Omar. Kerana awak tengok baju dia. Baju dia ada garis-garis kat sini. Jadi dia bukan Omar. Rambut dia pun kerinting-kerinting. Tak macam Omar. Kalau Omar rambut dia macam ni je. Okay, jadi kalau tak tahu nama apa, awak boleh je letak nama siapa-siapa. Ataupun kita boleh letak juga nama dia sebagai Ayah Omar. Kita letak je Ayah Omar. Okey, jadi Ayah Omar ni dia sedang buat apa? Kita kalau nak tahu dia sedang buat apa, kita bacalah frasa yang diberi. Frasa yang diberi adalah pemeriksaan doktor. Jadi maksudnya dia jumpa doktor. Yang ini adalah doktor. Ayah Omar dia jumpa doktor. Okey, jadi macam mana nak buat ayat? Kita letakkan dulu nama dia. Nama dia jadi tak tahu nama siapa, kita letak je nama Ayah Omar. Huruf pertama mesti huruf besar. Ayah Omar. Nama orang mesti huruf besar di depan. Ayah Omar ni dia buat apa? Dia mendapatkan. Mendapatkan. Kita ambil frasa yang diberi. Frasa yang diberi adalah pemeriksaan doktor. Awak salin je balik frasa yang diberi. Pemeriksaan tak muat, sambung bawah. Pemeriksaan doktor. Di mana? Tak tahu di mana. Awak boleh letak secara percuma sebab dia dapatkan pemeriksaan doktor tu di mana tadi tu? Di hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Itulah secara percuma. Untuk panjangkan ayat, pastikan tulisan gemas. Tak nak tulisan besar-besar, tulisan yang tunggang langgang macam cakap ayam. Okey, akhir ayat letakkan titik. Okey, siap.
gambar yang keempat. Yang terakhir, kita buat yang terakhir, yang kelima. Okey, kita baca dulu dia punya frasa yang diberi. Membeli alat tulis. Membeli alat tulis. Siapa yang membeli alat tulis? Kita tengok dalam gambar. Dalam gambar ni macam ada Omar. Okey, kita boleh letakkan nama dia sebagai Omar. Okey. Kemudian kat sebelah ni ada lagi kawan dia. Siapa tu? Awak boleh je letak nama siapa-siapa yang awak suka, kawan awak yang awak baik ke. Tapi cikgu nak letak nama dia sebagai Ali. Ali. Okey. Jadi Omar dan juga Ali. Kita tulis nama dia mula-mula sekali. Omar. Okey, kita naikkan. Omar dan Ali, mereka sedang buat apa tadi? Membeli alat tulis. Tuliskan. Membeli alat tulis. Biasanya di mana kita membeli alat tulis, murid-murid? Biasa kita membeli alat tulis di kedai buku. Jadi awak tuliskan di kedai buku. Okey, siap soalan itu. Ayat yang terakhir, yang kelima. Jangan lupa letakkan titik di akhir ayat. Okey, siap. Kita punya latihan muka surat 38. Okey, sekarang cikgu nak awak salin semula ataupun awak boleh reka sendiri ayat yang awak rasa lebih sesuai daripada apa yang kita buat bersama-sama dengan cikgu. Okey, dah siap kedua-dua muka surat 37 dan 38. Jangan lupa ambilkan gambar, kemudian hantar ke dalam Google Classroom yang cikgu letakkan di ruang yang disediakan. Kemudian tunggu cikgu tanda. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih.